Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pelajar-pelajar yang sudi tengok saya punya video penerangan ni. Okay, saya akan nak bagi sedikit penerangan berkaitan dengan kos online ataupun perancangan kursus. Okay, sekarang kita dah berada di SEM 2 dan di SEM 2 ni adalah kita akan belajar modul berkaitan dengan Computer Aided Drawing, okay, ataupun CAD 2 lah. Okay. Kod dia adalah DCA 2033. Okay, saya akan huraikan berkaitan dengan kos online. Okay, ini adalah kos online ni penting lah bagi awak untuk memahami secara keseluruhan apa yang topik-topik yang ada dalam modul ni dan dia punya perincian-perincian pembahagian markah-markah yang akan dinilai dalam CAD 2 ni. Okay, kalau tengok kat sini, kini adalah pecahan berapa jam. Okay. Pertama kuliah. Kuliah ni kita ada 25 jam. Tutorial ataupun amali 42 jam. Aktiviti pembelajaran bertubuhkan pelajar, okay, ni 3 jam. Dan persediaan untuk tugasan atau projek, okay, awak perlu sediakan ini sekitar dalam 6 jam. Kemudian pembelajaran kendiri ataupun untuk buat ulang kaji 25 jam. Persediaan bagi penilaian, ini preparation untuk persediaan, okay, 9.5 jam. PB atau penilaian berterusan 9.5 jam. Menduduki peperiksaan, okey, tidak ada. Maksudnya kita tidak ada peperiksaan akhir bagi Computer Aided Drawing. CAD 2 tak ada. Okey, jadi jumlah jam adalah 120 jam. Okey, kita pergi pula kepada matlamat. Apakah matlamat dalam modul CAD 2 ni? Okay. This course is designed to introduce students to use basic AutoCAD in orthographic projection and applying it in architecture, structure, M&E drawing and interpretation involved drawing. Introduce SketchUp to draw building drawing, interpretation and add with building information modeling BIM, which is used in design process. Okay. Dalam kursus ni, okay, kursus ni dibuat untuk memperkenalkan pelajar-pelajar kepada asas-asas AutoCAD di dalam unjuran ortografi. Okay, ortografi ni maksudnya adalah pada pandangan atas, pandangan hadapan, pandangan sisi kiri, sisi kanan. Okay. Dan apply maksudnya menggunakan ilmu tadi, menggunakan ilmu orthographic projection tadi ke dalam lukisan arkitek. Okay, lukisan arkitek ni mengandungi pelan lantai, okay, ada pelan bumbung, ada pelan electrical, ada pelan struktur dan sebagainya. Okay, architecture. Okay, dia adalah dia punya dalam lukisan arkitek ni ada pintu, simbol-simbol pintu, tingkap, okay, dan komponen-komponen lah, peralatan dan komponen-komponen ataupun simbol-simbol dalam arkitek lah. Okay. Kemudian struktur, okay, ini lukisan struktur. M&E ni mechanical and electrical, okay, ini biasanya berkaitan dengan electrical lah. Okay. Pendawai elektrik ada, M&E ni ada aircon dan sebagainya lah. Lukisan M&E. Dan interpretation involve drawing, okay, maksudnya ataupun nak interpret, kita nak terjemahkan dalam drawing lah. Okay, memperkenalkan SketchUp. Okay, ini Google SketchUp untuk melukis bangunan lah. Okay. Dan terjemahkan dia, kita boleh buat design 3 dimensi. Okay. Lukisan 3D menggunakan AutoCAD. Jadi bila kita gunakan 3D dia akan lebih jelas. Dan ditambah pula dengan building information learning. Okay, ini adalah satu benda baru BIM ni, di mana kita gunakan dia dalam proses untuk buat design. Okay, proses design proses. Jadi model BIM ni lebih advance lagi daripada AutoCAD. Okay, tapi dalam modul ni kita akan belajar secara asas saja, secara maklumat secara asas dia, pengetahuan asas, dan penilaian dia hanya cumalah sekadar quiz.
Okay, synopsis. Okay, this course is continuing of revisions introduce building drawing, is expose student to computer aided drawing, to software to produce building plan and as build plan drawing plan. As such, this module aims to equip the student with the necessary skill and introductory knowledge to architecture drawing plan produced by means of computer-aided drawing and drafting. The acquired skill in technical drawing and detailed drawing will in turn enhance student ability to read and understanding building blueprint. Okay, dalam kursus ni dia adalah lanjutan daripada lukisan bangunan, lukisan building drawing, dan dia akan mendedahkan kepada pelajar berkaitan dengan cara penggunaan software, okay, AutoCAD, okay, atau computer drawing atau software AutoCAD. Jadi dalam software AutoCAD ni awak boleh bina daripada sebelum ni daripada kaedah manual, okay, tukar convert kepada kaedah digital, daripada lukisan manual kepada digital dengan menggunakan software AutoCAD. Jadi awak akan belajarlah cara-cara nak lukis pandangan, okay, beberapa jenis pandangan dalam software AutoCAD. Jadi ini adalah keperluan, okay, keperluan kepada student untuk melengkapkan dia pengetahuan dalam lukisan arkitek, okay. Jadi arkitek ni adalah pandangan atas, pandangan hadapan, pandangan sisi, okay, ada pula simbol-simbol, okay, simbol tangga, simbol tingkap, simbol pintu, simbol dalam bilik ni, okay, perabot dan sebagainya. Jadi ini adalah keperluan untuk melengkapkan awak sebagai persediaan awak untuk menghadapi dunia luar, okay, dunia pekerjaan. Okey, dan ini juga kalau di luar sana pun pelajar-pelajar, pelatih-pelatih ataupun pekerja di luar sana dia perlu membaca drawing. Jadi kalau ada pengetahuan ni, jadi secara asasnya dia dah tahu cara nak baca drawing, dia faham. Bila ditunjukkan drawing, dia akan faham untuk baca drawing ni. Okey, hasil pembelajaran. Okay, upon complete this course, student will be able to illustrate civil engineering drawing using AutoCAD software. Okay, ini maksudnya boleh membayangkan, boleh menggambarkan, okay, boleh imagine, okay, boleh tafsir lukisan kejuruteraan menggunakan software AutoCAD. Maksudnya bila ditunjukkan dalam lukisan dalam software tu, awak boleh baca. Okay, manipulate knowledge of technical drawing, mathematics, engineering, fundamental and current technology in produce drawing work using AutoCAD software. Okay, jadi boleh manipulasikan, boleh terjemahkan, boleh gunakan semua tadi maklumat-maklumat tadi dalam lukisan ni ataupun daripada maklumat matematik, okay, dan dimasukkan ke dalam, digunakan dalam lukisan dalam software AutoCAD. Okay, explain in technical skill in produce drawing using SketchUp or AutoCAD software. Okay, yang ni boleh menghuraikan, boleh menerangkan maklumat yang ada daripada lukisan tu, okay, ataupun daripada lukisan 3D SketchUp, okay, kepada ni lah, maksudnya faham dan boleh bagi penerangan. Okay, apakah kandungan-kandungan okay. Kita ada 14 minggu, okay. So ini penerangan secara lah. Kalau minggu sekarang ni awak dah tengah kiranya belajar daripada rumah, okay, tapi ini perlu juga, penting juga awak tahu Okay, topik pertama, minggu pertama hingga minggu ketiga, AutoCAD application in architectural drawing. Okay, dalam ni ada 3 pecahan, ada 3 poin-poin. Okay. Yang pertama, draw symbol and standard material for architecture drawing. Okay. Melukis simbol dan dia punya standard lah. Okay. Bahan-bahan standard untuk lukisan arkitek. Okay. Draw site location, layout, site elevation and cross section of building. Okay. Melukis pelan lokasi okay, ataupun pelan layout. Okay. Kemudian site elevation ni pandangan lah, side elevation ni pandangan atas, hadapan, sisi kiri, sisi kanan, dan juga inilah cross section adalah pandangan keratan bagi sebuah bangunan. Draw architecture detail drawing, yang ini adalah melukis penerangan detail
lukisan detail bagi arkitek, lukisan arkitek detail, penerangan tentang simbol-simbol. Ini biasanya simbol-simbol lah, berkaitan dengan simbol-simbol, ukuran dan sebagainya. Jadi untuk topik yang pertama ni, minggu pertama, minggu ketiga ni, jadi pentaksirannya adalah test saja, hanya ujian. Jadi dia tidak melibatkan melukis. Jadi yang ni saya akan bagi nota untuk baca dan fahamkan, dan saya akan bagi ujian. Okay, untuk topik yang pertama. Topik yang kedua pada minggu keempat hingga ke-6. Okay, 2.0 AutoCAD Application in Structure Drawing. Okay, yang ni pula ada 3 pula point. 3 tajuk dia. Tajuk kecil, Draw Symbol and Standard Material for Structure. Okay, yang ni melukis simbol dan juga material, bahan-bahan yang standard untuk lukisan struktur. Yang ni draw layout and cross section. Ini melukis layout, okay, dan juga pandangan keratan, cross section keratan, lukisan pandangan keratan untuk foundation, asas, okay, kolom ni tiang, beam ni adalah beam asas, rasuk, concrete slab, okay, adalah concrete slab untuk lantai, and roof dan bumbung for multiple story building, untuk bangunan lebih daripada setingkat lah, maksudnya 2 tingkat hingga 4 tingkat. Okay, yang ketiga, draw structure detail. Ini adalah penerangan bagi struktur yang detail lah, jelas. Jadi biasanya struktur ni dia akan tunjuk secara detail dalam tu, dia akan tunjukkan komponen-komponen dia punya rasuk dia, ataupun kita panggil dia dia punya reinforcement ataupun tertulang dia. Okay, dia akan tunjukkan tertulang berapa banyak besi-besi yang digunakan, okay, tertulang dalam tu. Okay, ini adalah lukisan struktur, okay, struktur drawing. Dan topik ketiga pada minggu ke-7 hingga ke-9, okay, AutoCAD Application in Structure Drawing. Okay, dalam ni ada 4 pecahan, ada 4 topik. Okay, pengenalan, introduction, detail, standard and symbol for infrastructure engineering material. Okay, ini bahan-bahan atau material peralatan asas, okay, untuk infrastruktur, simbol-simbol infrastruktur. Okay, draw layout and cross section. Okay, ini layout dan juga pandangan keratan bagi road jalan, longkang, drainage, water reticulation atau sistem retikulasi air. Okay, earthwork ini kerja tanah dan juga sewerage, sistem pembentungan. Okay, draw detailing, detail ni huraian bagi setiap lukisan ni, dia akan detail dia punya dia sudah guna apa nama ni, kita panggil ukuran dan sebagainya. Okay, introduction to superimpose technique in CAD to create shop drawing. Yang ni dia akan tunjukkan part by part, okay, detail satu-satu benda tu secara lebih jelas lah. Okay, yang ni untuk 2 topik ni, topik nombor 2, nombor 3 ni, ini adalah dari sudut penilaian dia adalah individual assignment. Ini adalah tugasan individu. Okay, nanti saya akan bagilah tugasan individu, apa topik dia yang aku dah buat. Okay, kemudian pada minggu ke-10 hingga ke-11, okay, topik keempat, AutoCAD Application in M&E Drawing. Okay, ada 4 juga topik kecil. Pengenalan kepada detail, standard and symbol for mechanical and electrical service. Ini adalah simbol-simbol lah, pengenalan kepada simbol-simbol asas, okay, untuk mechanical dan juga electrical, simbol electrical dan sebagainya lah. Okay, simbol aircon, simbol lampu, simbol kipas, simbol switch. Okay, draw layout and schematic diagram for mechanical and electrical component. Ini adalah layout dan juga litar. Okay, ini adalah ditunjukkan litar. Tu akan belajar bagaimana nak baca daripada plan, okay, litar elektrik, komponen-komponen elektrik nak baca, melukis. Detail drawing for mechanical electrical service. Okay, ini adalah detail lah, dia punya secara huraian detail. Maksudnya berapa lampu, berapa unit, kipas berapa unit, switch berapa unit, aircon berapa unit dan sebagainya. Okay, dan introduction to super ini sama juga, dia akan tunjukkan secara detail lah, okay, setiap satu bahagian tu, setiap satu komponen tu. Okay, yang ni untuk topik yang keempat ni, tajuk keempat, okay, ini adalah practical one. Selain adalah practical one. Kemudian minggu ke-12 hingga ke-13, okay, topik SketchUp application in building drawing, 3D printing.
Okey, ada 4 pecahan: pengenalan kepada SketchUp, okey, cara guna, langkah-langkah asas untuk menggunakan SketchUp. Okey, draw a simple architecture drawing. Drawing ni membuat lukisan asas lukisan daripada lantai. Okey, lukisan bangunan menggunakan SketchUp, dan kita interpret ni, kita terjemahkan lukisan tadi, kita bina dia sampai siap lah. Okay, sebuah bangunan menggunakan SketchUp. Jadi untuk topik yang kelima ni adalah praktikal yang kedua. Ini kita akan buatlah. Kita akan lukis satu objek, satu bangunan rumah sampai siap, daripada bawah dia sampai siap, komplit. Okey. Ini praktikal kedua. Dan ini keperluannya kena adalah kalau siapa yang ada laptop, so boleh dapatkan, nanti bawa laptop dan boleh bagi kat saya. Okay, nanti saya akan tolong installkan Google SketchUp ni. Jadi boleh gunalah. Jadi lebih baik kalau ada laptop masing-masing, memasukkan dalam laptop, jadi lebih mudah untuk awak praktik dan lebih mahir lah. Okey, dan minggu ke-14. Okey, yang ni yang terakhir yang saya cakap tadi, BIM ataupun Building Information Modeling. Okey, dia ada pengenalan, dia ada konsep-konsep BIM. Okey, BIM ini adalah sebahagian daripada proses mereka bentuk bangunan. Okay, how to work with BIM content. Macam mana cara kita nak bekerja dengan maklumat BIM ni. Okey, plan, interactive model, 3D, forward, schedule, material, take off dan sebagainya. Yang ni untuk bahagian BIM ni hanya kuis saja. Hanya kuis saja. Sekejap kita lihat. Okey, jadi itu dia punya topik-topik yang awak akan belajar dalam CAD 2. Okey, ini adalah pecahan pecahan coursework. Okey, jadi coursework dalam penilaian CAD 2 ni semuanya coursework. Maksudnya tidak ada penilaian akhir. Coursework, okey, test ni ada 10%, individual assignment tugasan individu 25%, praktikal, kerja praktikal pertama 30%, kerja praktikal yang kedua 30%, kuis 5%. Jadi jumlahnya adalah 100%. Okey, ni adalah AST dia. Okey, ni penilaian dia. Ini pecahan maksudnya juga CLO1, CLO3. Okey. Boleh lihat. Nanti boleh rujuklah pada pada CO yang saya dah edarkan melalui WhatsApp masing-masing. Tengok rujuk kat situ. Okey, jadi kat sini adalah dia punya setakat inilah dia punya perangan berkaitan dengan CO untuk Computer Aided Drawing CAD 2. Okey, jadi setakat itu saja perangan, kita sambung lagi pada bahagian yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.